Salam Satu Malaysia bertemu lagi dalam platform dengan fokus yang akan membincangkan mengenai kesukaran golongan muda membeli rumah. Saudara, harga rumah yang semakin tinggi pada masa kini banyak diperkatakan orang ramai dan ketika ini rata-rata golongan muda terutama sekali yang baru memasuki alam pekerjaan tidak berpeluang untuk memiliki rumah sendiri kerana harga rumah yang sentiasa meningkat dan pendapatan mereka selalunya hanya cukup untuk membiayai kos sara hidup selain melangsaikan pinjaman pendidikan. Keadaan menjadi lebih tertekan apabila mereka mula berkeluarga dan perbelanjaan semakin meningkat sedangkan rumah masih belum dimiliki. Pelbagai pendekatan turut dilakukan kerajaan untuk membantu golongan ini. Antaranya skim rumah pertamaku yang dimanfaatkan golongan ini. Bagaimanapun, adakah ia mencukupi? Dilema dalam membeli rumah kini dihadapi sebahagian besar golongan muda. Antara sebab utama menyekat mereka memiliki rumah ialah harga yang terlalu tinggi dan jumlah pinjaman bank yang terhad. Dengan gaji yang rendah dan harga rumah yang tidak munasabah, kebanyakan belia kurang berkemampuan memiliki rumah yang diidamkan dan halangan itu sedikit sebanyak membantutkan harapan untuk mempunyai rumah sendiri. Sebab harga rumah dia di sekitar bandaraya ni agak tinggi lah. Tapi kalau untuk beli di luar bandaraya pun sekarang ni saya tengok masalah daripada bank. Sebab bank dia pilih kawasan. Dia ada kerenah dia sikit lah. Masalah dia daripada kita punya gaji satu. Lepas tu kita mohon daripada kerajaan untuk kawal harga rumah lah. Sebab harga rumah sekarang ni walaupun rumah tu dah umur dah 20 tahun pun harga dia mencecah 300,000, 400,000 harga. Belum baru lagi tu, baru harga kita nak ambil rumah tu kita kena renovation lagi, kena keluar duit lagi. Bagi saya untuk gaji rendah macam ni masalah lah. Pernah pergi ke bank dan pernah ambil tahu tanya lah berapa kelayakan daripada gaji saya kan, berapa kelayakan yang saya dapat, cuma dalam 90 something macam tu lah. Harapan saya kalau boleh, kalau nak kata bergantung kat kerajaan sangat pun susah juga kan. Sekarang pun kerajaan pun banyak buat program, cuma program tu mungkin tak cukup lagi untuk sebab golongan muda macam kita orang ramai kan yang gaji di bawah gaji paras miskin bandar ni ramai kan. Baik, berikut pula statistik yang kami perolehi daripada sebuah akhbar tempatan mengenai skala gaji dan kemampuan memiliki rumah. Ia satu fakta dan realiti. Dalam tempoh 30 tahun sejak 1970-an, harga rumah yang naik boleh dikatakan mendadak menyebabkan rakyat umumnya dan golongan belia khususnya tidak mampu memiliki rumah sendiri. Dan berdasarkan statistik ini, harga seunit rumah teres di Lembah Klang sebagai contoh meningkat lebih 80% dalam tempoh 30 tahun. Jika pada 1970-an atau 80-an, seunit rumah teres boleh dimiliki dengan harga RM35 hingga RM42,000, namun kini harga rumah yang sama mencecah RM300,000. Rumah dua tingkat yang biasa juga kini mencecah RM500,000. Dengan pecahan golongan gaji pertengahan atau middle income yang tertinggi dengan RM10,000 dan terendah RM3,000, justru rumah yang bagaimana mampu dimiliki golongan belia kini. Diakui atas nama kemajuan dan kemodenan, perbezaan harga rumah sememangnya dijangkakan. Namun, adakah ia berpadanan dengan paras gaji semasa yang diperolehi rakyat ketika ini? Saudara, memiliki kediaman sendiri sememangnya menjadi impian setiap insan, apatah lagi sudah mempunyai keluarga sendiri. Namun hakikatnya harga rumah terutamanya di Kuala Lumpur dianggap menakutkan dan seolah-olah tidak masuk akal jika dibandingkan dengan purata pendapatan isi rumah majoriti rakyat. Dan bagi membincangkan topik ini, kami dalam pentas platform hari ini, Presiden Majlis Belia Malaysia, Muhammad Maliki Muhammad Rapli, dan selamat datang. Terima kasih kerana boleh berada dengan kami. Ketika ini, tajuk hari ini kita sangat sensitif sebenarnya untuk golongan muda. Dan
Kebanyakan golongan muda yang kini sudah berkeluarga, kita berdepan dengan masalah untuk memiliki rumah sendiri kerana harga yang terlampau tinggi dan pada firasat Maliki sendiri. Apa yang menyebabkan keadaan ini berlaku? Yalah, pertamanya terima kasih Fiona kerana menjemput saya untuk membincangkan isu yang cukup penting untuk orang muda ni. Memang rumah adalah antara perkara asas petunjuk kepada status seseorang. Kalau nak dilihat dia berdaya maju, dia mampu meneruskan kehidupan, rumah adalah petunjuk dia antaranya. Dia sebagai salah satu asas kemudahan yang perlu dicapai oleh seseorang individu. Apatah lagi kalau dia dah berkeluarga, memang dia perlu ada rumahnya macam mana. Sekarang memang diakui untuk mendapatkan rumah dalam konteks orang muda cukup sukar. Kerana yang pertama, macam yang disebut oleh Fiona tadi, dari segi gaji, pendapatan. Dan kalau kita lihat statistik pendapatan dalam tempoh 20 tahun kebelakangan ini atau mungkin 30 tahun kebelakangan, ia berkadar langsung dengan kenaikan harga barangan yang lain. Bukan setakat rumah. Rumah satu isu. Betul. Tapi juga kos hidup yang lain. Pengangkutannya, barang-barang keperluan, bahan api dan sebagainya. Maknanya naik gaji, naik juga barangan yang lain. Jadi wang yang masuk dalam poket kita terpaksa dikeluarkan untuk perkara lain. Apatah lagi untuk rumah. Keadaan sekarang lebih sukar kerana pada tahun 2013 Bank Negara Malaysia telah membuat satu ketetapan beberapa peraturan yang sebelum ini agak kelihatan longgar tapi kini dah diketatkan. Contohnya kalau dulu boleh pinjam perumahan sampai tempoh 25 tahun, sekarang dah dipendekkan pinjaman untuk buat pinjaman. Jadi perkara-perkara ini memberi kesan kepada individu itu kerana dia pada setiap bulan dia kena bayar lebih besar jumlahnya. Dan diakui juga memang orang muda ni dia nak cari rumah yang dekat dengan tempat kerja dia. Sebab bagi dia kerja adalah yang paling utama. Kalau dia tak dapat perform dalam kerja dia, dia akan kehilangan segala-galanya. Jadi kebanyakan peluang pekerjaan berada di bandar-bandar besar. Ini sesuatu yang harus kita akui dalam negara kita. Walaupun sekarang dah ada koridor utara, koridor ekonomi, ia sedang berkembang dan belum mencapai tahap matang untuk menyediakan ruang pekerjaan yang secukupnya. Sekarang ini pakej peluang pekerjaan dengan kemudahan-kemudahan yang ada banyak tertumpu di bandar-bandar besar. Termasuklah pakej pengangkutannya, pakej kemudahan untuk mendapatkan barangan harian. Ia masih tertumpu di bandar-bandar besar. Dan itu juga sebenarnya yang menarik mereka dari kampung untuk ke bandar. Itu yang diperlukan. Bukan sekadar kerja itu saja. Mereka nak mencari penghidupan dengan adanya satu pakej yang dipanggil Lestari, komplit, yang saling memberi kebaikan kepada dirinya. Jadi mereka sambil dia bekerja, dia nak belajar lagi contohnya. Tentu dia nak cari kolej yang berdekatan dengan rumah dia. Nak cari tempat yang mudah dia untuk bersantai pada hujung minggu. Dia nak cari tempat yang boleh dia shopping dan sebagainya. Betul. Akhirnya tumpuan di satu-satu kawasan. Itulah akhirnya kalau ikut statistik, kumpulan orang muda paling ramai ialah di PJ, Petaling Jaya. Petaling Jaya. Kerana itu adalah tumpuan kawasan kita ni. Kalau Lembah Kelang itulah kawasan paling padat orang muda. Jadi itu statistik. Jadi ia membentuk landscape keseluruhan kawasan tersebut. Rumah jadi mahal. Memang kumpulan-kumpulan orang muda paling ramai. Kompleks beli belah tumbuh seperti cendawan. Tetapi ada sesuatu yang harus dibayar. Iaitu contohnya kos begitu tinggi. Persaingan untuk mendapatkan rumah begitu tinggi. Persaingan untuk mendapatkan kemudahan juga begitu tinggi. Ini yang harus kita akui. Dan akibat harga yang melambung ini, mereka gagal membeli rumah. Sebab itu mereka duduk dalam satu rumah, dalam satu bilik. Dan apa sebenarnya kesannya terhadap aspek sosial dan pembangunan masyarakat itu sendiri? Ya, kita harus akui keadaan sekarang. Yang saya nyatakan tadi, perkara pertama kebanyakan anak muda kita, selepas dia keluar dari kolej ataupun keluar dari kampung halaman, dia nak cari kerja. Betul. Dia nak cari kerja sebab nak mendapat sesuap nasi untuk dirinya dan mungkin untuk keluarga yang ditinggalkan di kampung halaman. Jadi bagi dia, kerja perkara utama. Saya sendiri mengaku, waktu saya mula-mula bekerja di Kuala Lumpur tahun 98, 2 minggu yang pertama saya tidur di surau. Ada banyak surau, tak nak sebut surau mana kan. Jadi saya pergi surau pertama, saya kata, kawan serumah saya balik kampung, kunci tertinggal. Dah cukup 2 minggu baru saya dapat rumah. Ini hakikat. Jadi perkara yang pertama perlu diselamatkan ialah kerja. Jadi apa cara kita bermalam tinggal di mana itu isu kedua. Jadi saya selamatlah saya pergi surau. Tapi ada kawan-kawan kita yang dia masuk dalam satu rumah 20 orang. Jadi itu
membentuk satu landscape sosial yang kadang-kadang kurang selamat dan kurang sihat. Itu belum lagi yang kadang-kadang mengambil jalan pintas, dia kata lelaki perempuan tinggal bersama. Tidak kisah. Dia kata tak kisah. Dia kata itu akhirnya timbul isu pergaulan bebas, isu-isu lain yang timbul kerana isu perumahan yang tak dapat ditampung oleh dirinya. Dengan gaji yang pada saya, kebanyakan orang muda bila masuk bekerja, fresh graduate dan sebagainya, gaji yang diterima relatif rendah. Ya, kita ada statistik bidang-bidang yang mana yang paling tinggi dan yang mana paling rendah. Contohnya kalau pharmaceutical, bidang farmasi itu tinggi contohnya. Tapi berapa ramai? Kan? Engineer kita, jurutera yang keluar fresh graduate pun dalam lingkungan 1,800, 1,700 dah kira tinggi. Jadi perkara-perkara ini mereka nak menyelamatkan ruang saku masing-masing, timbullah isu-isu seperti ini yang akhirnya kesan langsung kepada dirinya dan juga kepada masyarakat. Dan mungkinkah projek perumahan ataupun pembangunan itu harus diperbanyakkan tetapi di bawah RM200,000? Komen Maliki. Ya, memang saya fikir antara penyelesaian mungkin bukan keseluruhan tetapi sebahagian daripada masalah ini akan dapat kita selesaikan sekiranya ada satu polisi yang menetapkan. Contohnya kalau untuk kawasan perumahan yang lebih 5 ekar contohnya, perlu ada kos rendah. Tapi kalau di kawasan Kuala Lumpur nak cari tanah kosong 5 ekar memang tak jumpa lah kan. Jadi perlu ada satu ketetapan. Harga ditetapkan mesti di bawah contohnya RM250,000. Tapi timbul juga isu pemaju akan kata kami tak mampu kerana tanah yang kami dapat pun premiumnya dah cukup tinggi untuk dibayar. Harga per square feet itu cukup tinggi. Jadi perlu ada satu persefahaman bagaimana pemaju dengan bantuan daripada kerajaan contohnya. Contohnya kerajaan perlu menyediakan satu insentif. Yang pertama kepada pemaju yang sanggup membina rumah mampu milik, rumah kos sederhana rendah. Pemaju ini perlu diberikan contohnya kelebihan yang lain. Contohnya apabila pemaju ini setuju untuk membina kawasan perumahan kos sederhana rendah, maka beri ruang kepada pemaju ini untuk membuka ruang perniagaan. Jadi ruang perniagaan ini memberi ruang pendapatan yang lain kepada pemaju untuk bertahan dan dengan sendirinya menyediakan juga perkhidmatan kepada penduduk yang memulakan penghidupan di situ. Jadi ekonominya, keknya tidak ke mana-mana. Jadi dengan sendirinya memberi ruang juga kepada pemaju untuk dia sustain kerana dia dah berkorban untuk membina ruang yang sederhana mampu milik itu. Jadi kalau tidak memang pemaju tak akan mampu. Tak mampu. Dan macam mana pula dengan peranan pihak bank itu sendiri dalam situasi ini? Saya fikir bank akan bertindak mengikut pandangan mereka terhadap daya maju sesuatu kawasan perumahan yang dibangunkan. Pihak bank tidak akan membiayai permohonan pinjaman daripada individu yang dirasakan tidak mampu untuk membayar. Jadi dalam hal ini bagi saya bank tidak mampu berbuat apa-apa sangat sebab dia pun bergantung kepada pendapatan keuntungan daripada pinjamannya. Tetapi sekiranya ada polisi yang boleh menjamin kepada pihak bank contohnya harga itu dapat direndahkan yang mana bank tidak perlu mengeluarkan banyak kos. Contohnya sekarang ini ada tindakan kerajaan untuk menyerap kos bayaran cukai stamp dan sebagainya. Dan kalau kita boleh kaitkan dengan bayaran isu bayaran muka yang seolah-olahnya tidak dipedulikan, itu pula macam mana? Ya, ini sebenarnya ditentukan oleh pemaju. Kalau pemaju tidak meletakkan bayaran muka terlebih dahulu contohnya, sepatutnya meringankan pihak pembeli itu sendiri. Tapi sekarang saya pun dapat tahu ada setengah pemaju telah bertindak dan bank juga tidak mengenakan bayaran selagi rumah tak siap. Betul. Begitu. Tapi isu sekarang ialah harganya walaupun memang dah sedia tinggi. Ini hakikat dalam Lembah Kelang khususnya dan sekitarnya. Sama ada bank mengenakan bayaran sebelum dia awal ke ataupun tunggu rumah siap ke, rumah itu telah sedia mahal. Betul. Relatifnya mahal untuk dikira mengikut pendapatan pembeli itu. Data menunjukkan mereka yang memiliki atau mendapat gaji 3,000 hingga 5,000 sebulan pun belum mampu untuk memiliki rumah di Kuala Lumpur. Belum mampu. Dan kalau Maliki boleh kongsikan kepada kami di sini,
hak gaji yang berapa yang kita boleh katakan mampu untuk memiliki rumah Yalah, ini? kalau data tadi menunjukkan 10,000 hingga 3,000 itu merupakan pendapatan golongan sederhana rendah. Ya. Saya fikir kalau 3,000 ke bawah dah masuk dalam kumpulan miskin. So Kita boleh katakan itu miskin bandar? Miskin bandar. Jadi Baik. kalau sekarang ni 5,000 pun saya dapati memang mereka tetap tidak mampu untuk Masih memiliki tidak rumah. mampu. Jadi Baik. ini suatu gangguan lah. Ini yang ingin saya kongsikan kepada anda, saudara. Ini pula bagi anda yang tinggal di Pulau Pinang. Mungkin ramai yang belum tahu selain bank, golongan Bumiputra di Pulau Pinang boleh membuat pinjaman perumahan daripada tabung perumahan Bumiputra. Dan tabung perumahan wang yang diwujudkan sejak 2012 itu dibiayai Bank Persatuan dengan peruntukan 14.5 juta ringgit. Tabung perumahan Bumiputra diwujudkan bagi membantu pemohon yang gagal memperoleh pinjaman perumahan di institusi kewangan kerana syarat yang dikenakan terlalu ketat. Menurut aduan Teluk Tawar, Dato' Jahara Hamid, sejak diperkenalkan dengan dana RM5 juta, 36 permohonan pinjaman sudah diluluskan dengan nilai RM1.2 juta. Antara syarat yang perlu dipenuhi, pemohon mestilah Bumiputra yang lahir di Pulau Pinang dan membeli hartanah di negeri ini. Keutamaan diberikan kepada pembelian rumah berharga tidak lebih RM200,000. Jumlah, tapi kita akan sampai habislah duit ni, lepas tu kita akan mohon lagi. Dia sampai 30 tahun, makna nak dapat balik tu lambat. Ya? Jadi kalau habis 14.5 juta ni, kita akan tambah lagi lah tabung ni. Yang dah duk jalan dah projek-projek perumahan di bawah JKP Senyum Berhad, di bawah Pedah Ventures, Pedah lah, rumah-rumah Pedah, Uda. Ya. Di pulau dan seberang. Di pulau dan di seberang. Orang ramai yang berminat untuk memohon pinjaman boleh mengunjungi mana-mana cawangan Bank Persatuan sekitar Pulau Pinang atau melalui wakil rakyat di kawasan masing-masing. Dan dalam perkembangan berkaitan, Masing Group Berhad menjangkakan peningkatan 4% dalam kos pembinaan perumahan selepas cukai barang dan perkhidmatan GST mula dilaksanakan 1 April 2015 dan ia dijangka akan meningkatkan harga jualan rumah pada kadar 3.75%. Pengarah Eksekutif Korporat dan Pelaburan Masing Group Berhad, Dato' Steven Ng Poh Seng berkata, peningkatan harga rumah itu bergantung kepada margin keuntungan selepas mengambil kira kos pembinaan yang lebih tinggi. Bagaimanapun, kadar kos meningkat ketika ini berada dalam keadaan stabil jika dibandingkan dengan 2008. Cost is moving gradually, it all depending on the subsidy cuts and also the electricity increase, the tariff increase. So last year we have seen about 3% increase because of the cut in subsidies and labour shortage. Then you add another 1% this year because of the electricity tariff increase. So it depends on how much the government is cutting on the subsidy next few quarters. Beliau turut menganggarkan permintaan hartanah tetap akan berlaku walaupun selepas GST dilaksanakan kelak. Keadaan tersebut tidak menjejaskan pasaran hartanah, malah pertumbuhan 1 digit dalam jualan. Dato' Steven bercakap dalam sidang media selepas Majlis Pelancaran Invest Malaysia 2014 di Ibu Negara baru-baru ini. Dan saudara, bersama kami di talian ketika ini ialah perancang kewangan dari Al-Falah Advisor iaitu Encik Ahmad Humaizi bin Mat Nor. Apa khabar Encik Ahmad? Hello Encik Ahmad. Hello, Encik Ahmad ada di talian? Baik, kita akan cuba untuk mendapatkan Encik Ahmad Humaizi bin Mat Nor seketika nanti dan kita teruskan isu mampu atau tidak memiliki rumah ini juga berkait rapat dengan hutang. Membeli rumah bermakna hutang.
apatah lagi jika ia di luar kemampuan. Data terkini menunjukkan nisbah hutang isi rumah Malaysia kini mencecah 854 bilion ringgit atau 86.8% keluaran dalam negara kasar KDNK, lebih separuh berbanding 6 tahun lalu. Dan nisbah hutang isi rumah berbanding pendapatan boleh guna rakyat negara ini dikategorikan sebagai antara yang tertinggi di dunia, dan berdasarkan rekod penyumbang terbesar ialah pembelian rumah iaitu 377.7 bilion ringgit. Bagi menggambarkan situasi pembeli rumah misalnya pada harga RM300,000, bayaran balik selepas 25 tahun pada kadar faedah majmuk pinjaman sebanyak 3% setahun, harganya akan mencecah lebih sekali ganda daripada harga asal selepas bayaran habis dibuat. Ini tidak termasuk caj dan yuran lain, antaranya duty stamp untuk pemindahan hak milik, yuran peguam untuk perjanjian jual beli, duty stamp untuk pinjaman, cukai kerajaan atas pinjaman dan sebagainya yang boleh mencecah puluhan ribu ringgit. Dan kos berkenaan akan menjadi lebih tinggi bagi pembelian rumah yang lebih mahal. Baik, kita teruskan dengan Encik Ahmad Humaizi bin Mak Nor. Hello, Encik Ahmad. Hello, ya saya. Baik, kita teruskan dengan persoalan apakah sebenarnya punca-punca utama kegagalan golongan belia untuk mendapatkan tempat kediaman pada usia yang muda ini? Okey, umumnya kita mengetahui harga rumah yang baru dilancar memang harga yang agak mahal lah. Seperti memang dalam minimum 300 hingga 500 ribu. Tapi sebenarnya, adakah kita sebenarnya kena ukur kemampuan kita untuk beli rumah. Kalau saya tengok di laman carian internet untuk pembelian rumah, sebenarnya masih ada lagi rumah yang berharga bawah 100 ribu di Kuala Lumpur. Cuma persoalannya adakah kita memilih untuk tinggal di rumah tersebut. Jadi sekarang ni punca kegagalan untuk memiliki rumah kita nampak adalah selain daripada rumah harga tu mahal, tapi ada setengah antara kita ni memang dia tidak sanggup untuk tinggal rumah yang di dalam kemampuan mereka. Jadi mereka lebih mementingkan lifestyle ataupun gaya hidup lah. Walaupun katalah gaji dalam 3,000, tapi memang baik bercita-cita untuk memiliki rumah yang mewah lah. Tapi bagi pandangan saya sebaiknya kita beli rumah ikut kemampuan di usia muda dan jadikan itu sebagai satu aset. Bila usia meningkat dan gaji meningkat, dan pada masa tersebut kita beli rumah yang harga yang lebih tinggi. Dan dalam perkara ini ya Encik, mungkinkah ada pihak bank boleh memainkan peranan mereka dalam membantu golongan belia dalam memberi pinjaman perumahan kepada mereka? Okey, sebenarnya kerajaan telah lancarkan skim rumah pertama di mana pembeli boleh mendapatkan pinjaman 100%. Tapi syarat-syarat dia ialah pembeli berumur di bawah 35 tahun dan rumah bawah 400,000 lah. Skim rumah pertama ni masih lagi tertakluk kepada kredit hutang seseorang lah. Contohnya kalau mereka pendapatan pembayaran hutang bulanan melebihi daripada pendapatan, memang mereka tidak layak. Jadi dalam isu ni skim rumah pertama telah dilancarkan, memang telah ada di Malaysia yang kerjasama bank-bank. Tapi malangnya bila saya tengok, bila saya baca feedback daripada internet, memang kebanyakan belia tidak mampu, tidak layak untuk membuat pinjaman tersebut sebabkan oleh masalah mereka telah punya pinjaman-pinjaman lain yang telah mereka ambil sebelum ini. Betul. Dan mungkinkah ada cara atau kaedah untuk golongan belia ini menguruskan kewangan peribadi mereka bagi mendapatkan rumah pada usia yang muda? Dan sebagai seorang perancang kewangan, apa nasihat Encik Humaizi kepada golongan ini yang sedikit sebanyak membantu mereka dalam menguruskan kewangan peribadi mereka? Okey, untuk pembelian rumah ni memang satu pembelian aset yang besar dan jangka masa panjang. Jadi perancangan dan beli rumah ni kena rancang daripada awal lagi. Sebaik saja graduate daripada universiti. Apa yang berlaku sekarang ini, kebanyakan para graduan belum berlumba untuk memiliki kereta yang mahal dan kereta mahal dan kereta mewah lah, ataupun kereta yang melebihi daripada kemampuan mereka. Sepatutnya maksimum pembayaran kereta ni paling 1/3 daripada gaji, tapi apa kita tengok adalah mereka belanja kereta hampir separuh daripada gaji bulanan.
Jadi inilah kesilapan pertama yang dilakukan oleh majoriti para graduan kita. Jadi bila mereka mohon untuk pinjaman perumahan, akan memberi kesan kepada kelayakan pinjaman perumahan. Itu satu. Selain daripada pinjaman kereta, kebanyakan graduan kita ni lepas graduate disebabkan oleh mudahnya untuk mendapat kad kredit, personal loan, pinjaman peribadi. Jadi kecenderungan mereka untuk buat pinjaman-pinjaman lain lebih daripada memikirkan untuk membeli rumah pertama. Sebab mereka tidak pernah fikirkan untuk membeli rumah pertama pada harga yang rendah ikut kemampuan mereka dan jadikan itu sebagai satu aset. Itu sebenarnya mindset ataupun apa yang ditetapkan oleh minda para graduate sendiri. Bila mereka graduate, mereka mahu tinggal di tempat yang boleh katakan tempat yang glamour, yang selesa, yang tempat yang mewah. Mereka tidak mahu berkorban untuk 5 tahun pertama untuk tinggal di apartmen-apartmen yang walaupun lepas apartmen tapi at least mereka telah punya sendiri. Betul. Baik, terima kasih Encik Ahmad Humaizi bin Mat Noor. Beliau adalah perancang kewangan dari Al-Fallah Advisor. Dan kita teruskan dengan tetamu kita, Encik Maliki. Apa yang dapat dikatakan mereka ini yang tidak mempunyai gaji yang cukup hanya mampu menyewa, tetapi kita tidak tahu sehingga bila. Betul. Komen Encik Maliki. Pertamanya saya setuju dengan sebahagian perkara yang Encik Ahmad Humaizi sebut tadi. Soal perancangan kewangan pada orang muda kita. Kadang-kadang mereka memberi fokus kepada suatu perkara yang belum benar-benar keutamaan. Ini yang akhirnya awal-awal dah perangkap oleh hutang. Betul. Apabila hutang dah memerangkap dia tak layak untuk buat pinjaman untuk perkara yang lebih penting, itu rumah. Bagi saya, orang-orang muda ini memang kalau dia tak boleh membeli, dia nak menyewa. Tapi setengah itu, kos dia menyewa sebulan itu, kalau dia himpun dia boleh dapat rumah sebiji sebenarnya. Betul. Tapi mengapa dia tidak boleh membeli? Kerana perkara yang Cik Ahmad Humaizi sebut tadi. Awal-awal dia dah ada komitmen lain yang membuatkan bank tidak boleh memberikan pertimbangan kepadanya untuk membuat pinjaman. Jadi untuk hal sedemikian, orang yang seperti ini memang tak ada pilihan, dia terpaksa dah pergi kepada pakar-pakar pengurusan kewangan, sama ada yang swasta seperti Cik Ahmad Humaizi tadi ataupun AKPK. Di bawah Bank Negara Malaysia ada AKPK, agensi kaunseling dan juga penasihatan kewangan ini. Dia kena belajar bagaimana nak keluar daripada kitaran hutang itu. Dan dia kena berhenti daripada membuat hutang baru dan mengawal gaya hidup dia. Saya ada beberapa rakan yang tunjuk kepada saya bahawa dia bermula dengan memberi rumah-rumah yang dilelong. Membeli rumah-rumah kos rendah yang dilelong. Mungkin itu lebih rendah? Lebih rendah kos dia, tapi dia kena ada cash. Dia kena ada simpanan sedikit untuk dia bayaran dan juga akhirnya dia membuat pinjaman. Dan akhirnya dengan rumah-rumah yang 1-2 buah yang dia beli, akhirnya harganya naik, dijadikan sebagai asas untuk membeli rumah yang lebih tinggi harganya. Itu contoh. Jadi kalau terus awal-awal kita dah mahukan rumah impian kita, saya fikir tidak ada satu ukuran yang benar-benar boleh memuaskan hati kita. Tapi hakikatnya ialah pengurusan kewangan dan menyewa boleh menyewa tapi untuk satu tempoh lah. Betul. Kalau tidak dia akan terikat dan akhirnya dia tak akan ada rumah. Tuan rumah cenderung untuk menaikkan harga sewaan atas pelbagai sebab yang musabab. Dia kata nak jual lah, dia kata kos penyelenggaraan makin tinggi lah, dia kata tanah di situ semakin naik harganya sebab LRT dibina. Jadi dia kata ada orang nak beli, jadi dia offer pada kita, you nak beli tak? Kalau tak nak beli, saya nak jual dengan orang lain. Kalau you nak stay juga, you naikkanlah sikit kadar sewa. Betul. Ini biasa. Suka tak suka, penyewa akan tertekan dan akhirnya dia terpaksa membayar lebih. Dan kita alihkan pandangan kita kepada projek perumahan Satu Malaysia iaitu Primam. Dia disasarkan kepada golongan profesional muda. Tapi saya rasa dia tidak cukup untuk menampung permintaan. Dan kebanyakan projek-projek ini, 90% daripada industri perumahan ini sebenarnya dilaksanakan oleh pemaju swasta. Ya, sebab itu pemaju swasta tak dapat lari daripada bercakap soal untung rugi. Jadi sudah pasti pemaju dia nak memaksimumkan keuntungan supaya dia mendapat pulangan yang pantas. Dan untuk rumah prima ini, satu kekangan dia ialah dia baru dimulakan di kawasan Putrajaya.
dan belum dapat dilakukan sepenuhnya, walaupun apa yang saya dapat makluman daripada rakan-rakan bahawa permintaan terhadap rumah ini cukup tinggi, yang memohon juga cukup ramai. Ini cukup satu yang sangat bagus, tetapi isunya ialah nak mendapatkan tapak. Betul. Contohnya kawasan Putrajaya per square feet cukup tinggi. Jadi adakah pemaju sanggup menjual rumah dengan harga yang lebih murah sedangkan kos yang dia terpaksa keluarkan tinggi. Jadi perlu ada satu penyelesaian bagaimana contohnya kerajaan membantu pemaju ini dan juga pihak bank dapat membuat satu formula mekanisme pinjaman yang kata orang lebih mudah dan juga boleh diterima munasabah kepada pembeli-pembeli ini. Isunya lagi ialah bagaimana dengan kawasan-kawasan lain selain Putrajaya. Pemaju berharap dia mendapat tanah yang lebih murah supaya kosnya lebih rendah. Jadi kita berharap banyak pihaklah seperti kerajaan negeri dapat membantu polisi ini supaya menyediakan tanah-tanah milik kerajaan negeri supaya dijadikan tapak-tapak perumahan yang bersesuaian untuk orang muda. Betul. Sekiranya ini tidak dapat dicapai, saya fikir ia hanya akan menjadi satu polisi saja. Baik, satu kajian terhadap 10 orang pekerja berijazah yang berkhidmat selama 5 hingga 8 tahun dan memperoleh pendapatan RM3,000 hingga RM5,000. Kami juga mendapati golongan ini juga masih sukar untuk memiliki rumah. Ya, inilah hakikat dia. Ini kumpulan berijazah. Kumpulan yang pendapatan rendah daripada itu, saya fikir keadaan menjadi lebih buruk lagi. Saya tak nafikan kata Cik Ahmad Umaizi tadi. Patutnya kita pergi pada perumahan yang lebih rendah harganya. Saya percaya sekiranya rumah-rumah yang di bawah 100,000 ini, yang selalunya mungkin rumah flat dan sebagainya, wujud dengan lebih banyak dan dibina dengan rangkaian kemudahan yang sedia ada, sudah tentu ramai orang akan sanggup tinggal di situ. Dia bukan setakat rumah itu saja, tapi persekitaran rumah itu, isu keselamatan perlu diambil kira. Banyak orang yang merungut, dia kata dia tinggal di flat, bukan tak mahu, bukan nak tunjuk dia orang kaya, memang dia tak kaya pun. Oh, dengan kawasan letak kereta yang susah, vandalism, kemudian begitu asing, lampu jalan tak ada dan sebagainya, kemudian akhirnya kadar jenayah tinggi. Perkara-perkara yang berangkai seperti ini akhirnya membentuk tingkah laku individu nak beli rumah kat mana. Betul. Jadi hal ini perlu diambil kira. Kadang-kadang pemaju, sikap pemaju yang dia dah bina, dia tinggal, akhirnya penyelenggaraan kawasan perumahan itu menjadi begitu teruk. Kerana apa? Alasan pemaju kerana dia kata saya bina rumah ni pun dah dengan kos yang rendah. So saya nak dapatkan tampung dari mana untuk buat penyelenggaraan ini. Akhirnya masalah itu tak selesai dan mereka terpaksa membuat pilihan lain. Dia menyewa di kawasan yang lebih mahal sedikit, tapi ada kawasan yang terjaga keselamatan, tapi dia menyewa. Dia tak mampu membeli rumah itu, dia menyewa sampai hingga hujung hayat dia lah. Sampai dia pencen pun dia takkan mampu. Dan belum lagi kita kaitkan dengan mereka yang ingin kahwin pada usia muda dan sebagainya. Betul. Jadi kalau dah berkeluarga, lagi masalah lain. Contohnya nak dapatkan kawasan hadanah untuk anak, penjagaan anak-anak. Kat mana isteri dan suami ini bekerja dari segi rangkaian laluan yang mudah. Adakah ia perlu bayar tol dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang memang akan diambil kira setiap inci. Jangan fikir orang muda tak fikir perkara itu. Dia nampak rumah cantik, dia masuk. Tidak. Dia kira setiap sen sebab dia terpaksa bayar. Betul. Tapi kadang dia tak ada pilihan. Dia terpaksa berada di situ. Kerana saya kira ada sebenarnya tapak perumahan ataupun perumahan yang jauh dari bandar sebenarnya yang lebih elok, lebih murah, tetapi kerana faktor-faktor ini yang menyebabkan mereka tidak mahu untuk membeli rumah itu sebenarnya. Satu lagi, betul saya akui, ada tapak-tapak itu. Kadang-kadang ada satu fenomena yang harus pihak umum lihat perkara ini. Kerajaan juga perlu lihat. Contohnya ada kelompok yang memang mampu beli rumah. Dia mampu beli rumah untuk 3 atau 5 buah atau unit sekaligus. Dan dia bukan nak tinggal di situ. Dia nak gunakan untuk supaya harganya naik nanti dan dia akan jual balik. Kedapatan dalam taman-taman perumahan, individu yang ada pendapatan lebih, yang dia ada ekonomi yang kuat, dia ada maklumat dalaman dengan pihak pemaju, so dia masuk. Dia beli, dia bayar deposit siap-siap.
Akhirnya bila rumah tu nak siap dalam masa 2 tahun, dikala dia dapat kunci rumah, harga dah naik. Dan akhirnya dia akan sama ada sewakan ataupun dia jual kepada pihak lain. Itu adalah satu golongan muda yang berfikiran jauh untuk mendapatkan duit yang lebih. Kalau dia orang muda, saya tak ada masalah. Masalahnya ini adalah kumpulan yang saya fikir sebagai kumpulan pembeli-pembeli rumah. Dan dia akan offer kepada pihak lain untuk beli. Jadi akhirnya harga tanah di situ sebab persaingan, harga rumah di situ akan meningkat sebab persaingan untuk berebutkan rumah-rumah itu, harga akan naik. Akhirnya di setengah tempat, contohnya di Bangi lah ya, orang nak membeli rumah kali kedua contohnya, bukan kali kedua maaf saya, rumah yang dari tangan orang, rumah dah siap, ya, orang dah beli, dia nak jual, so kadang-kadang harga yang ditawarkan oleh tuan rumah tu tidak sama dengan harga yang dinilaikan oleh bank. Betul. Dan kita juga fikirkan golongan belia ini ada usia-usia tertentu. Dan pada usia-usia tertentu ini juga yang dilihat oleh pihak bank untuk meluluskan pinjaman mereka kerana tempoh pinjaman yang semakin singkat. Itu pula bagaimana? Ya, sepatutnya kalau dia lagi muda, bank akan bagi lebih mudah lama pertimbangan. Lebih lama. Jadi potongan lebih rendah diberikan pada setiap bulan. Tapi masalahnya kebanyakan orang muda yang masih muda, dia dah yang pertama dia dah terikat dengan pinjaman-pinjaman komitmen yang lain, kereta, pinjaman motor dan sebagainya. Pinjaman peribadi, nak kahwin pun dia buat pinjaman. Nak kahwin pun dia nak buat pinjaman. PTPTN pun dia sekali itu dia kata dia buat pinjaman bayar rakyat. Contoh saya sebut bayar rakyat kan. Dia buat pinjaman bayar rakyat, separuh dia nak bayar duit kahwin dia, mas kahwin, sebahagian dia nak bayar PTPTN. Kalau dia sempat. Kemudian kalau sempat. Kemudian dia beli kereta. Kalau dia beli kereta pun dia macam Cik Maizi kata tadi lah. Dia bikin tayar itu gini melebihi kemampuan dia. Betul. Bila sampai masa untuk dia beli rumah, dia terikat dan dia terperangkap di situ. Ini yang menjadi satu masalah kepada kita. So, dan bagi golongan belia yang jangka untuk mereka memohon itu, itu adalah satu pemikiran yang kita harus fikirkan bersama. Tapi dari Maliki sendiri, cadangan dan juga saranan ataupun nasihat kepada golongan muda di luar sana? Perkara pertama ialah merancang untuk masa depan. Kalau kita merancang untuk berjaya, maka kita akan berjaya lah. Kalau kita gagal merancang, kita merancang untuk gagal kan. Jadi orang muda, dia perlu merancang untuk kehidupannya bukan sewaktu dia dah sampai pada tempat itu. Sebelum tu lagi. Semasa dia belajar lagi contohnya. Waktu 4 tahun di universiti, dia dah kena pandai ikat perut lah. Dia kena pandai berdikit-dikit bakat apa yang dia ada untuk dia dapat pendapatan sampingan tu kena diteruskan. Atau mungkin kalau mereka yang sedang belajar itu juga boleh melakukan pekerjaan di luar? Ya, pada saya sememangnya begitu. Sekarang ni masalahnya, kalau ada pelajar yang di universiti dia kata dia bekerja, orang anggap dia ni macam pemalas ataupun dia ni tak beri fokus pada pengajian. Pada saya sekarang, anak muda dengan usia yang ada, kalau di luar sana, di luar negara, mereka bekerja. Rakan-rakan kita yang belajar di UK contohnya, pada waktu cuti mereka bekerja. Kumpul duit. Perkara yang sama harus kita buat. Gaya hidup kita, tak salah kita pakai telefon yang mungkin kurang canggih berbanding orang lain. Belum sampai masanya kita nak gunakan yang termahal-mahal kan. Jadi, simpan sedikit duit, kemudian perlu mampu untuk buat kerja pelbagai dalam satu masa. Kepelbagaian. Betul. Sebab kita masih muda, masih bujang lagi. Malam kita jual burger, petang kita tanam sayur sikit kat belakang rumah. Kalau kita ada tapak buat hidroponik, apa salahnya? Ini bukan perkara yang tak boleh dibuat. Saya pernah jumpa orang di kampung, siang dia kerja potong kelapa sawit, malam dia jual burger. Pendapatan dia jauh lebih tinggi daripada orang di bandar. Apa salahnya? Ya? Tak salah anak muda kita bawa teksi pada waktu malam, pada waktu siang dia bekerja di kilang atau di pejabat. Tapi kita kadang-kadang tak nak terima kerja yang sebegitu. Kita masih anggap kola biru tu sesuatu yang kurang bagus. Ini yang perlu diubah. Ini yang perlu diubah. Dan seperti golongan muda yang lain, kita sememangnya berharap untuk memiliki rumah sendiri. Dan untuk memiliki rumah sendiri, kita harus merancang kewangan agar kehidupan masa akan datang akan lebih selesa. Terima kasih kerana bersama kami dalam platform hari ini dan saya sekian sahaja dulu perbincangan daripada kami. Teruskan bersama TV1. Salam hormat dan salam satu Malaysia.